bagi individu yang mempunyai sindrom Down, ianya tidak boleh dirawat. Namun, pendidikan serta penjagaan yang betul telah membuktikan ia dapat membantu meningkatkan kualiti kehidupan mereka. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam penuh inspirasi diucapkan kepada anda semua penonton-penonton wanita hari ini. Kami harapkan di mana saja anda berada, insya-Allah anda dalam keadaan yang baik, sihat, sejahtera hendaknya. Walaupun mungkin ada juga dalam kalangan anda yang sedang kuarantin ke ataupun apa, pastikan anda menjaga diri anda dengan sebaik mungkin. Insya-Allah hari ini double H. Hari ini nama Hasfiza. Oh, Hasfiza dan Hawa. Hasfiza dan Hawa akan menemani anda selama 1 jam ini. Ya, itulah bila Fiza cakap ramai yang kuarantin apa, kawan-kawan kita pun ramai juga yang positif kan. Jadi ada yang rasa masih mengah lagi walaupun dah negatif. Kita harapkan kita cepat-cepatlah sihat sepenuhnya. InsyaAllah, insyaAllah. Dan inilah yang kita nak ingatkan diri kita dan juga anda penonton-penonton untuk terus kekal menjaga SOP yang telah pun ditetapkan. InsyaAllah kalau boleh kita elakkan, tapi kalau benda itu dah jadi, kita jaga diri kita. Ya. Dan itu tentang COVID-19 yang saban hari kita sering ingatkan diri kita dan juga anda penonton. Dan ini juga nak kami kongsikan seperti biasa antara perkara-perkara baharu yang sering kali dikongsikan. Ini yang telah pun kalau anda lihat di dada akhbar yang mana yang amat berhormat Perdana Menteri mencadangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Ini antara inisiatif bagi memartabatkan bahasa ibunda ini ke peringkat antarabangsa. Ya, betul. Sebelum ini pun kita ada dengar Perdana Menteri kata kalau ada urusan di luar negara, setiap pemimpin kalau boleh menggunakan bahasa Melayu, akan dibawa penterjemah. Melainkan kalau ke negara Eropah diberi pilihan lah sama ada nak gunakan bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Tapi lagi eloklah kan kalau kita menggunakan bahasa Melayu kita di mana saja. InsyaAllah. Okey. Dan kita juga nak kongsikan sesuatu. Maklumlah kan kalau kita lihat tentang keadaan cuaca. Kalau dulu orang tak heran sangat tahu tentang cuaca. Tapi hari ini Alhamdulillah banyak pendekatan ataupun pendedahan yang telah pun diberikan. Ramai orang yang lebih cakna terhadap cuaca. Dan ini iaitu tentang banjir kilat. 5 siren amaran dipasang di ibu negara. Ini sebenarnya dalam usaha untuk memberi amaran awal kepada warga kota mengenai kemungkinan berlakunya banjir kilat di 5 kawasan. Okey, kawasannya ialah Lorong Kiri Keramat 15, Terowong Chan Soulin, Taman Hutan, Sungai Kayu Ara dan juga Jalan 9 di Kampung Ceras Baru. Ini yang saya suka, Fiza. Maksudnya bila dah berlaku bencana banjir ini berkali-kali, bulan 12 hari itu, baru-baru ni pun cuaca sekarang pun tak menentu, inisiatif dan langkah seterusnya dilakukan. Pemasangan CCTV pun ada. Betul tu. Tapi ini juga kita ingatkan diri kita kan dan juga anda penonton-penonton kalau dalam keadaan-keadaan tertentu begini, pastikan kalau anda diminta untuk berpindah, ada siren amaran sebenarnya, anda ikutlah arahan-arahan yang telah pun dikeluarkan. Okey, Hawa cemburu tak? Cemburu dekat siapa? Tak tahulah. Rasanya tak kot. Harapnya tidaklah. Okey. Tapi ini juga ada kaitannya dengan cemburu yang nak kami kongsikan bersama dengan anda penonton. Ada orang kata cemburu itu tandanya sayang. Tetapi ini yang berlaku di mana suami tetap leher isteri hingga mati kerana cemburu. Yang mana keadaan ini berlaku di kota Kinabalu yang mana seorang lelaki menentak leher isterinya sehingga mati dalam kejadian di bilik sewa. Pasangan itu di tingkat 3 Jalan Segama Kota Kinabalu yang mana mangsa berusia 23 tahun itu ditemui berlumuran darah terbaring di atas tilam. Ini yang mana kami baca daripada perkongsian BH Online dan juga Obulan yang mana akibat serangan itu mangsa mengalami cedera di leher kanan, muka, tangan dan juga luka di perut. Itulah, ini bukan pertama kali kita dengar kes begini kan, cemburu melampau sampai membawa maut. Jadi kita harapkan tak nak dengar lagi dah kejadian sebegini. Mungkin ialah
benda ni tak boleh nak lari daripada berlaku. Betul. Tapi sering kali berlaku. Mungkin masalah mental juga. Ya, ini yang kita nak. Kita pernah kupas juga kan tentang isu ini. Selain daripada itu, suka juga untuk kita ingatkan diri kita dan juga anda penonton tentang perlunya untuk kita menjaga keselamatan diri kita. Apatah lagi kalau kita menggunakan peralatan dan juga perkakasan elektrik. Dan saya kira baru-baru ini juga ada kes yang sama dilaporkan di Malaysia. Dan ini kes yang berlaku di Indonesia. Ya, okey. Ada satu keluarga termasuk bayi 11 bulan maut dalam bilik air dipercayai terkena renjatan elektrik. Okey, ceritanya ibunya sedang memandikan bayi itu. Kemudian air panas itu, water heater itu rupanya ada terkena renjatan elektrik. Kemudian bapanya masuk untuk membantu pun maut disebabkan terkena renjatan. Pengasuh pun nak masuk bantu pun terkena renjatan elektrik. Ya, dan semalam Hawa di radio ada kongsikan tentang ELCB ataupun tentang pentingnya untuk kita cek bahawa bagaimana nak tahu sebenarnya sama ada penggunaan pemanas elektrik ini sesuai ataupun tidak. Jadi macam mana tu Hawa? Okey, bila saya dah tengok rupa-rupanya banyak dah kes disebabkan pemanas air ataupun kita panggil water heater dekat rumah tu kan. Kita mandi tak sedar mati sebab terkena renjatan elektrik. Okey, rupanya dekat water heater tu ada butang ELCB. Kita tekan saja kalau lampu menyala, maksudnya okey, selamat. Masih lagi okey. Masih lagi okey. Tapi kalau kita tekan tak ada lampu menyala, maksudnya kita dah boleh tukarlah kot. Okey, kita ni dalam kita nak berjimat tu kita kena fikirkan juga faktor keselamatan itu yang paling utama sebenarnya. Okey, kita tinggalkan tentang itu. Kami hari ini juga nak kongsikan sesuatu kepada anda. Kalau Isnin yang lalu telah pun kami war-warkan tentang sambutan Hari Sindrom Down sedunia, dan hari ini kami insya-Allah akan bawakan perkongsian ini bersama dengan anda penonton. Tapi sebelum itu juga sama-sama kami nak bawakan pemerhatian anda antara gelagat dan juga telatah-telatah anak istimewa ini yang anda kongsikan di TikTok dan kami rangkumkan untuk perkongsian. Jom kita saksikan. Nama saya Ulia Juliana. Umi saya Nur Amira Aidina. Baba saya Yusri Hidayat. Saya sayang semua. Muah. What people say about me. Only I know my story. Only I know what I've been through. I was born to be authentic. Bye-bye. Cakap bye-bye. Bye-bye. Bye-bye cepat. Bye-bye kat mama. Bye-bye. 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 Papa undang aja. Papa undang aja. Jom, Pak undang Pak. Papa undang. Undang bau patang. Ya, Papa undang aja. Itu dia antara telatah dan juga gelagat yang dikongsikan rata-rata dalam kalangan ibu-ibu mereka ataupun ahli keluarga di TikTok. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian itu, dan kami sebenarnya nak bawakan topik ini bersama dengan anda penonton dari segi sindrom Down. Apakah persediaan ibu bapa dan juga pemulihan yang boleh dilakukan kepada anak-anak ini? Adakah mereka ini sebenarnya kalau diberi peluang juga mampu untuk berdikari? Dan kita juga nak kongsikan pelbagai lagi paparan-paparan istimewa bersama dengan anda penonton. Ya, sama-sama kita nak pelajari daripada mereka yang berpengalaman macam mana mereka hadapi dengan redha, dengan tenang sekali, sebab bagi saya perlukan satu pengorbanan yang cukup besar sekali untuk membesarkan anak-anak ini. Ya, dan paling penting apa peranan kita juga sebagai anggota masyarakat untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak istimewa ini. Terus kongsikan bersama dengan kami kalau anda ada sebarang pengalaman dan juga perkongsian. Kami nak berehat dahulu seketika. Pastikan terus bersama kami di WHI. Wanita hari ini.
salah satu benda yang baru lah untuk tahun 2022 ni untuk saya dan keluarga saya adalah kehadiran anak ketujuh. Alhamdulillah. So anak ketujuh saya ni pertama sekali adalah anak perempuan. Alhamdulillah. Sebenarnya saya dah ada 3 lelaki, 4 perempuan, dan nama yang kami pilih untuk anak ni adalah Maryam Tahirah. So bila doktor detect benda ni dan dia kata dikaitkan pula dengan masalah komplikasi jantung tadi ni, tetralogy of Fallot, doktor macam nak bagi tahu tu agak berat kan, yang dia kata I think you should check yang proper untuk isteri saya lah, sebab kemungkinan besar bila ada 2 komplikasi ni ada Down syndrome. Sebulan sebelum isteri saya due bersalin tu dapat tahulah, confirm lah memang Down syndrome. Saya menerimanya dengan baik, Alhamdulillah, redha kan, itu yang Allah bagi. Saya tak ada rasa macam down ke, tak ada rasa macam frust ke apa kan, kenapa tiba-tiba anak aku ada Down syndrome. Itulah tertulis. Itu dia perkongsian yang saya kira pada minggu lalu menimbulkan ataupun memberi pelbagai respon dalam kalangan rakyat di Malaysia, khususnya peminat-peminat Faizal Tahir, dan bagaimana kita juga membuka mata dan juga minda tentang bahawa kita sebagai ahli masyarakat juga perlu memainkan peranan yang besar dalam sama-sama kita bersama dengan ibu bapa dan juga anak-anak istimewa sindrom Down ini. Hari ini istimewa, Alhamdulillah, kita berkesempatan bersama dengan 2 orang tetamu yang telah pun terhubung dalam talian ketika ini. Cukup istimewa tetamu hari ini. Ya, kita bersama dengan Faizal Tahir. Terima kasih bersama kita hari ini. Terima kasih banyak jemput saya. Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Dr. Nur Hazliza Abdul Fattah dari Pakar Klinikal Perubatan Keluarga. Terima kasih juga doktor kerana bersama dengan WHI. Terima kasih banyak jemput saya. Sama-sama. Okey, kita bercakap tentang sindrom Down ini, dan baru-baru ini pada 21 Mac 2022 ia merupakan sambutan Hari Sindrom Down sedunia. Dan kalau cakap tentang sindrom Down ni, kadang-kadang ada dalam kalangan masyarakat kita tahu, tapi ada yang kurang jelas dan kurang pasti. Mungkin kita nak mulakan dengan doktor dahululah kan. Kalau doktor boleh kongsikan sedikit tentang apa yang boleh kita faham secara secara ringkasnya kan. Apa yang kita perlu faham, bagaimana boleh berlakunya masalah sindrom Down ini, doktor? Okey. So, sindrom Down ni adalah satu penyakit keturunan, tetapi yang perlu masyarakat tahu adalah ia tidak semestinya diwarisi lah. Okey. So, ia adalah penyakit genetik tetapi tidak semestinya diwarisi. Okey. So, ada penerangan di sebaliknya. Okey, dari segi bahasa pula, Down syndrome ini datang daripada Down ni adalah datang daripada doktor pertama yang menemui penyakit Down syndrome ini pada tahun 1866 yang bernama Landon. Okey, dan sindrom itu sendiri bermaksud ialah satu kumpulan gejala ataupun tanda-tanda yang ada pada kanak-kanak tersebut. So tanda-tanda yang ada pada kanak-kanak tersebut terbahagi kepada 2 lah. So itu tanda-tanda fizikal dan juga masalah kesihatan, dan ia disahkan melalui ujian kromosom. So ini adalah yang dikatakan sebagai Down syndrome. Dari segi genetik ataupun perubatan, genetik yang penyakit genetik yang dikatakan adalah untuk seseorang yang normal, kita mempunyai 23 kromosom. Ini normal 23 kromosom, di mana setiap satu kromosom ni kita ada, dia berpasang-pasang, satu daripada mak, satu daripada ayah. So total kita ada 46. Okey. 23 ni dia ada number dia. Untuk Down syndrome dia special. Dia sangat special. Sebab dia ada 3 berbanding orang lain. Sebab tu kita panggil dia trisomy 21. Okay. Dan sebab tu kita sambut pada 21 hari bulan 3. Dia ada extra kromosom di situ ya, doktor. Dan sebelum ini kita pun pernah dengar juga antara faktornya, orang kata disebabkan ibu yang mengandungkan anak itu ibu yang lebih usianya itu antara faktor lahirnya anak Down syndrome itu. Tapi sebelum itu kita nak tanya kepada Faizal lah. Kalau kita lihat perkongsian video itu, bagi saya Faizal hadapinya dengan cukup tenang sekali. Kalau boleh kongsikan juga apa perasaan sebenarnya ketika itu, Faizal. Alhamdulillah. Terima kasih lagi sekali sebab jemput saya. Walaupun saya ni seorang yang masih baru lagi belajar tentang Down syndrome semua ni. Tapi Alhamdulillah dalam masa beberapa bulan, anak saya nak masuk 4 bulan dah rasanya. Nak masuk 4 bulan dah. Banyak juga yang saya belajar. Kalau nak cerita dari segi perasaan tu, saya pun rasa faktor umur tu main peranan juga tu. Sebab umur dah macam ni kan, dah nak masuk 44, so lebih tenang pun. Lebih mudah nak menerima. Dan mungkin lagi satu faktor yang membantu saya untuk handle benda ni dengan baik adalah sekarang ni kita dah ada
orang kata teknologi lah. Alhamdulillah ada teknologi untuk boleh detect benda ni. Kalau mungkin zaman dulu dan masih lagi sampai hari ni, saya masih dengar cerita ada orang berkongsi, orang kata ada yang bila dah lahir tu baru tahu. So mungkin bila macam tu dia susah sikit nak handle, dia ambil masa sikit lah. Macam saya, sebab saya dapat detect anak saya Down syndrome sebulan sebelum dilahirkan, sebab doktor dapat detect 2 masalah dalam anak saya ni, ya, Dr. Noh Hazliza. Dia mula-mula tu dia ada masalah jantung, iaitu tetralogy of Fallot, di mana campuran darah dengan oksigen dia tak cantik. So anak saya ni, Mariam ni, anytime dia boleh tukar jadi biru kan, mungkin doktor tahu kan. So kalau ini terjadi dalam masa 6 bulan pertama, dia kena go for a minor surgery yang dipanggil BT shunt. Kalau tak silap saya, untuk bagi laluan darah dengan oksigen tu cantik sikit lah sebelum buat major operation. Dan masalah kedua yang doktor spesialis tu bagi tahu kat saya adalah dia dapat detect beberapa bulan lepas dapat tahu masalah jantung tu, dia ada masalah double bubble. Itu bahasa simple ya, double bubble, atau bahasa medical dia adalah duodenal atresia. Okay. Di mana ada bubble di dalam perut anak saya ni yang akan menyukarkan dia untuk menerima makanan apa-apa sahajalah yang masuk ke dalamnya. So bila dia dapat detect 2 benda ni, dia kata pada saya dan isteri saya yang kalau ada 2 masalah ni bila dikaitkan, kemungkinan besar ada Down syndrome. So bila saya check lepas tu, dan memang betul lah ada Down syndrome. Tapi itulah, kami dah diberitahu benda ni secara berperingkat. Jantung, lepas tu masalah perut, lepas tu kalau dikaitkan 2 ni mungkin ada masalah Down syndrome. So rasanya dari situ membantu saya untuk handle situasi itu dengan baik. Okay. And then of course lah, of course orang kata apa-apa sahaja apa yang Allah bagi tu adalah benda yang baik, kita bersama baik dengan Allah semua kan. Dan sebenarnya daripada apa yang Fazal kongsikan ini dan juga perkongsian di media sosial ini, saya kira di Malaysia ini sebenarnya ada banyak juga persatuan-persatuan, antaranya Persatuan Sindrom Down Malaysia, Bunga-Bunga Syurga dan macam-macam persatuan yang sebenarnya memang merupakan kumpulan sokongan kepada ibu-ibu dan juga memberi perhatian kepada anak-anak istimewa ini. Kita hari ini nak berkongsi dari segi persediaan mental. Macam Fazal kongsikan tadi, apabila dari peringkat awal doktor dah bagi tahu tentang apa antara komplikasi-komplikasinya. Jadi dari segi persediaan mental, bukan saja Faizal dan juga isteri, tapi nak mempersiapkan anak-anak yang lain juga untuk bersiap dari segi mental dan juga fizikal untuk mereka menerima adik mereka ini, kerana sokongan dan juga hubungan kekeluargaan itu memainkan peranan penting apabila kita ada anak yang cukup istimewa ini. Mungkin Faizal boleh kongsikan. Betul. Betul tu. Sebenarnya selain daripada saya dan isteri saya menyediakan diri untuk kelahiran anak saya ni, Mariam ni, actually dari segi adik-beradik, dia pun, anak-anak saya yang lain pun perlu diberi pendidikan yang awal lah, sebab anak-anak saya yang lain pun ada yang masih kecil apa semua kan. So memang mula-mula masa kita explain dekat anak saya tu, masa saya explain dekat anak saya tu, okey, adik awak yang ni dia special, okey. Dia special, dia macam ni, dia ada Down syndrome. Kalau kita nak cerita technical terms dengan budak pun bukan dia faham sangat kan. So bila saya cakap macam ni, of course yang kecil-kecil tu tak berapa faham. So saya dia cakap kita kena layan anak ni, adik ni sama macam anak-anak lain, adik-beradik lain. In fact mungkin kena beri layanan yang lebih lagi, yang lebih baik lagi daripada yang sebelum ni. So pada saya benda tu makan masa. Sebab macam mula-mula dapat bawa balik anak saya selepas sebulan juga tak dapat jumpa dia dekat hospital kan, sebab kena monitor lepas dia operate perut tu. Memang ada benda-benda yang macam benda yang memang kita sendiri kena bersedia bila kat luar, sebab tak semua orang ada knowledge tentang benda ni. Anak-anak saya macam, kenapa mata dia macam ni, kenapa tangan dia macam ni, macam tak berapa kuat macam baby lain, leher dia macam ni kan. Soalan-soalan macam tu lah yang kita kena handle. So pada saya that is an opportunity, satu peluang untuk saya, anak saya belajar benda-benda baru. Dan sekarang ni after dah beberapa bulan dekat rumah, diorang dah start mula faham tentang Down syndrome. Dan bila ada Down syndrome pula, diorang mula bertanya pasal, ni sama macam autism ke? You see there's that. Nampak? So ada orang dia confuse autism dengan Down syndrome, yang mungkin kita boleh bincang mungkin time lain ke apa kan. But saya nampak peluang ni adalah benda ni adalah satu peluang untuk anak-anak saya belajar benda yang diorang sendiri akan encounter, hadapi di luar, sebab mungkin ada family kawan yang ada masalah yang sama, ada Down syndrome, bukan masalah lah, ada anak Down syndrome, atau mungkin ada kawan mereka yang ada adik yang Down syndrome. So diorang tak terkejut bila nampak benda ni. So pada saya itu satu benda yang saya ambil dengan baik lah. Saya sangat setuju lah dengan Faizal Tahir, kerana apa yang Faizal Tahir cakap ni adalah satu sudut positif yang memberi impak besar dalam kehidupan anak-anak, bukan sahaja ibu bapa. Kerana saya sendiri kakak Down syndrome. Saya mengalami. So macam pengalaman sebagai adik yang menjaga kakak Down syndrome ni, dia memberi
kekuatan kepada individu itu sendiri untuk bangun lah. Masya-Allah. So, dan selain dia juga sebagai seorang yang istimewa, dia juga sebenarnya adalah satu anugerah yang terindah lah untuk anak-anak dan keluarga lah. So, saya suka lah positive vibe yang Dr. Tahir berikan pada. Kalau saya boleh tambah sikit je, Mungkin kita boleh cerita pasal apa orang kata technical terms ataupun medical terms benda macam ni, tapi saya rasa dari segi rasa orang kata humanity ataupun dari segi kemanusiaan tu, saya rasa bila kita menghadapi benda macam ni, secara jujurnya dia banyak merubah seseorang tu. Dari segi personality-nya, mengajar kita lebih banyak bersabar. Sebab dengan anak macam ni, kita memang kena banyak bersabar. Tak boleh nak senang-senang marah, dia akan senang terasa, senang menangis, apa semua kan. So bukan hanya dari segi medical je belajar, tapi dari segi improve diri sendiri. Pada saya itu satu benda yang sangat saya hargai lah bila kita hadapi benda macam ni. Dan saya pun ada terbaca petikanlah kata-kata daripada Faizal Tahir apabila doktor kata bayi ini sangat-sangat perlukan bapanya, sangat perlukan Faizal. Tapi Faizal kata tak, sebenarnya anda sendiri yang perlukan anak ini untuk menjadikan anda seorang manusia yang lebih baik. Kan pastinya anak ini, anak-anak Down syndrome ini cukup istimewa. Masing-masing ada skill ataupun keunikan masing-masing. Betul. Banyak kita nak kongsikan lagi bersama dengan doktor dan juga Faizal. Kita juga nak bawa anda semua, kalau anda pernah mengikuti laman Sawang Light KM ini, yang mana beliau juga mempunyai seorang anak perempuan yang cukup istimewa yang bernama Ana Syifa. Kita dengarkan perkongsian daripada Light KM. Silakan. Pada ketika itu, saya terlepas membuat check-up ini kerana saya telah pulang ke Malaysia bersama anak-anak saya yang lain. Sampai di Malaysia, saya telah membuat scan dengan kandungan saya, di mana doktor scan biasa saja, di mana doktor memberitahu baby nampak tiada masalah. Sepulangnya saya di sini, iaitu 2 bulan selepas itu, bila pulang ke sini, saya telah membuat pemeriksaan sekali lagi, scan, dan doktor mendapati saiz baby adalah kecil berbanding dengan saiz yang sepatutnya umur dia. Jadi daripada situ sudah datang keraguan ada masalah dengan baby. Masa tu kalau tak silapnya mungkin saya dah 5 atau 6 bulan. Pada ketika itu memang ada kerisauan, tapi tidak mengambil serius tentang hal itu. Pada hari nak bersalin tu, memang Ana Syifa ini lahir agak awal, tak adalah awal mana, 2 hari daripada tarikh yang sepatutnya. Dan tak sempat nak bius ke apa, Ana Syifa terus keluar. Dan pada dia lahir itulah kami dapati ada masalah dengan dia. Selepas 1 jam melahirkan Ana Syifa, doktor panggil, doktor kata Ana Syifa ni dia suspek ada Down syndrome sebab dia punya muscle tone tak ada, muscle tone dia very poor. Reaksi pada masa di hospital, mula-mula lagi bila doktor dah announce tu, rasa macam langit tu runtuh. Langit runtuh, ya Allah, sebab tidak disangka-sangkakan. Sangat terkejut dan tiada persiapan. Jadi selepas mendapat tahu yang Ana Syifa adalah diagnos dengan Down syndrome, jadi doktor pakar yang memberi rujukan kepada kami yang follow up dengan Ana Syifa ni, dia bagi semua step by step apa peringkat-peringkat yang perlu kami lakukan untuk tumbesaran Ana Syifa. Okey, saya cuba mendidik Ana Syifa ni tiada beza dengan anak-anak yang lain. Tiada keistimewaan macam contohnya, sebab dia macam ni so kita kena layan dia macam ni, ikutkan apa dia nak. Tak. Bagi saya tak buat macam tu. Saya layan dia seperti anak saya yang lain. Kalau nakal kena punish. Cuma bezanya dengan Ana Syifa ni, dia adalah anak yang istimewa ni, mereka memerlukan perhatian yang lebih daripada anak-anak biasa. Contohnya, mereka tidak boleh belajar sesuatu itu dengan sendirinya dan dengan cepat. Kalau kita biarkan anak seperti ini belajar seperti budak lain, dia akan lambat proses dia. Progres dia sangat lambat. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita bantu dia untuk percepatkan lagi progres dia. Bagi saya, kalau kita nak anak kita, anak istimewa kita membesar dengan jayanya, dengan progres yang sangat baik, kita berhenti melabelkan mereka dan kita anggap dia seperti budak biasa. Akan tetapi kita memerlukan usaha dan tenaga yang lebih daripada kita buat dengan anak-anak kita yang lain. Dan itulah yang saya, suami saya dan anak-anak saya buat untuk Ana Syifa ini. Anak-anak sudah biasa dan menerima realitinya, tapi cuma diorang heran sebab bagi mereka adik mereka ni tiada bezanya. Adik-beradik yang punya adik-beradik istimewa, bagi mereka
cinta dan sayang mereka tiada melepasi segala-galanya sampai mereka tidak nampak kekurangan pada adik-beradik mereka yang istimewa itu. Sebenarnya bila mak ayah yang mempunyai anak istimewa ini apa yang saya rasa ya, pengalaman saya, bila mak ayah sudah redha, sudah gembira dan tiada masalah dengan anak istimewa ini, datang pula dugaan daripada orang luar yang menyukarkan perjalanan kita membesarkan anak-anak istimewa ini. Jalan yang senang, jalan yang pintas dan mahu seboleh-bolehnya tidak mahu anak istimewa, itu bakal kita lalui ya, atau ada masalah yang akan ditimbulkan. Jadi itu adalah antara dugaan bagi ibu bapa yang mempunyai anak istimewa ya. Ini bukan senang. Kita memerlukan semangat yang kuat ya untuk menghadapi dugaan-dugaan ini dan tidak membenarkan orang lain memijak kepala kita dengan menidakkan kita punya hak. Masya Allah, perkongsian yang cukup positif sekali. Ini yang kita naklah dalam kalangan ibu bapa dan juga buatkan kita orang sekeliling ni kita tahu bagaimana untuk sentiasa menyokong kita. Ini tanggungjawab kita juga sebagai ahli masyarakat untuk kita sama-sama cakna dan tahu tentang keadaan insan-insan lain sebenarnya. Dan doktor, saya pernah berjumpa dengan sekumpulan ibu bapa yang mempunyai anak-anak Down syndrome dan ada dalam kalangan mereka kongsikan rasa takut untuk mengandung lagi sekali kerana anak sulung sindrom Down dan takut kalau untuk melahirkan anak seterusnya mempunyai risiko yang sama. Jadi doktor, probabilitinya bagaimana? Okey. So ini antara satu soalan yang biasa diajukan kepada anggota perubatan ya. So seperti saya katakan tadi, penyakit genetik ini adalah penyakit genetik yang keturunan tetapi tidak semestinya diwariskan atas sebab-sebab itu. Suka untuk saya terangkan kenapa saya cakap begitu. Kerana penyakit genetik ni untuk Down syndrome, kenapa ia terjadi? Ia terbahagi kepada yang commonnya adalah tiga jenis lah, tiga cara genetiknya. Yang paling biasa iaitu dalam lebih kurang 94% yang selalu terjadi adalah disebabkan trisomy 21 iaitu di kromosom 21 ada 3 kromosom yang saya terangkan tadilah dan itu tidak diwariskan. Itu memang tidak diwariskan, berlaku secara natural dan sporadik. Yang kedua adalah mosaism. Mosaism ni ialah dia macam mozaik. Mak normal, bapa normal, bercantum, pembahagian berlaku, tiba-tiba ada problem. So itu lebih kurang dalam 1% sahaja dan itu juga tidak diwariskan. So dia tak ada kaitan akan turun ke anak-anak selepasnya. Yang ketiga adalah translocation. Translocation ini yang kita saringlah kenapa bayi yang kita suspect Down syndrome kita buat chromosome analysis lah. So translocation ni adalah dia berlaku tak banyak juga, lebih kurang dalam 3% sahaja. Sikit saja 3%. Tetapi kita still akan saring lah kalau ada baby Down syndrome kita akan saring. So yang ni berlaku bagaimana iaitu ketika kromosom ni sepatutnya ada 2. Tapi dalam kromosom ni kita ada komponen kecil nama alleles, tapi dia ni tertarik dekat kromosom lain nombor 14 lah Down syndrome itu selalunya. So dia translocate, dia lompat. So ketika proses pembahagian akan ada problem disebabkan itu. Itu yang kita namakan sebagai translocation. Dan hanya translocation ini saja yang kita risau akan yang boleh diwariskan dan selalunya apabila kanak-kanak atau bayi itu kita kesan ada Down syndrome, kita memang akan proceed dengan ujian chromosome studies, ujian kromosom dan sekiranya ia adalah translocation, dia ada ujian-ujian seterusnya yang pakar kanak-kanak genetik akan sarankan. Itu dari segi teknikal ataupun saintifiknya lah kan doktor kan, apa yang mungkin kalau mereka yang dalam kategori-kategori tertentu ni juga mungkin boleh mendapatkan ataupun pergi merujuk kepada doktor untuk mereka ketahui sama adakah mereka dalam kalangan ataupun golongan yang berisiko ataupun tidak, doktor ya. Ya, betul. Dan kalau kita berbalik pada topik kita hari ini adalah tentang kepada persediaan mental ibu bapa dan juga pemulihan. Tadi Faizal dah kongsikan dari segi persediaan mental. Tapi pasti ada perancangan-perancangan jangka masa panjang sebab doktor dah bagi tahu dah kondisi anak ini, bahawa anak ini mungkin ada penyakit yang sebegini, kemudian apa peranan kita, persediaan. Faizal juga dikongsikan dalam klip video di Instagram, bukan saja persediaan dari segi mental tetapi dari segi kewangannya. Jadi ini yang kita nak tahu, Faizal, dari segi perancangan untuk terus mendidik, membesarkan anak ini, apa yang anda lakukan? Apa dari segi pemulihannya? Apa yang telah anda rangkakan bersama dengan isteri dan juga keluarga? Okey, saya macam saya cakap tadi, saya masih baru, masih belajar, banyak nak belajar.
nak kata tiap-tiap hari saya buka internet, Google cari pasal Down syndrome ni, tak adalah juga. Tapi bila saya ada masa, saya akan check lah. Lepas tu saya banyak berborak dengan orang-orang yang ada pengalaman tentang anak Down syndrome dan autism ni. Saya nak tengok perbezaan dia kan. So macam saya sebenarnya, saya jenis cantik one day at a time kan. Orang kata satu langkah. Memang of course kita nak jangka masa panjang tu baik, kita nak kalau boleh dia punya orang kata masa depan tu terjamin, terjaga apa semua. Tapi apa yang saya belajar daripada apa yang saya borak, orang kata berkongsi daripada rakan-rakan lain, satu benda yang orang kata memberi saya satu harapan atau membantu saya untuk stay positif adalah sebenarnya anak-anak Down syndrome ni ataupun mereka yang ada Down syndrome ni dah terbukti boleh hidup secara independen, yang berbeza dengan kanak-kanak yang ada autism. Ini memang dah terbukti. Autism ni dia cara nak handle dia lain, sebab masih sampai hari ni autism ni belum ada satu satu faktor yang orang kata tetapkan ini cause autism. Sebab autism ni ada banyak faktor luar yang mempengaruhi seorang anak tu boleh dapat autism. Macam Down syndrome ni, macam doktor cakap, Nur Hazliza cakap tadi, dia memang dah terjadi dari dalam kandungan. So sorry kalau saya sebut perkataan ni, bukan nak orang kata nak no disrespect apa, kecacatan yang kita biasa dengar kan. Tapi Down syndrome ni yang saya belajar adalah satu kecacatan yang natural. Yang natural, yang tak ada faktor luar. Dah ada dari zaman dulu. Autism ni mungkin satu benda yang baru, kita masih study kenapa jadi macam ni apa semua. Okey, kita tinggalkan tu. Tapi pada saya, apa yang saya lakukan hari ni, sampai ke hari ini, satu benda saya tak pasti sama ada benda ni dia apa orang kata dia ajar oleh doktor lain ke apa ke, tapi saya banyak membaca Quran sebenarnya, dan dia punya respons tu sangat baik kepada saya bila saya baca Quran. Dan bila contoh kata ini saya bagi tahu macam contoh kata dia menangis, dia nak susu ataupun dia nak tidur ke apa, anak saya Maryam ni, dan waktu tu adalah waktu solat, saya akan ambil letak dia sebelah saya. Bila saya solat tu, saya baca surah-surah Quran dengan kuat tu, dia senyap dan dia mendengar dengan baik. So setakat ini itu satu orang kata, mungkin saya boleh kata method yang saya lakukan, sebab kita pun tahu benda ini daripada Allah, dan Allah sahaja yang ada jawapan kepada benda macam ni. So saya rasa kalau saya boleh stimulate anak saya ni Maryam dengan bacaan Al-Quran, saya yakin bahawa kalau dengan mendengar bacaan sahaja dia boleh react, dia banyak bersuara bila dengar orang baca Al-Quran ni. So saya pasti ada banyak cara lain yang boleh saya explore untuk bagi anak saya ni develop dengan baik seperti anak lain. Macam tadi Puan Syikin dia cakap sekarang ni pun dah ada banyak cara dan banyak kata badan yang membantu, yang boleh membantu dalam pendidikan ataupun pembesaran anak Down syndrome ni. So saya tak adalah risau manis sangat. Dan apa yang dilakukan oleh Faizal sebentar tadi kan, baca ayat Al-Quran, bukan sahaja terapi untuk Maryam Tahirah, terapi untuk Faizal sendiri juga. Dan sebelum kita bersama dengan doktor, kita nak kongsikan kepada anda tentang adik Alia yang sekarang ini bekerja sebagai seorang pengasuh. Jom kita saksikan perkongsian ni. Dilahirkan sebagai seorang anak istimewa sindrom Down tidak menjadi satu penghalang buat wanita berusia 31 tahun ini untuk terus menjalani kehidupan sama seperti mereka yang normal. Ilya Atikahku, anak kelahiran Kuala Lumpur ini ternyata mampu membuktikan bahawa dirinya boleh berdikari dengan mempunyai minat serta kemahiran dalam melakukan perkara asas. Seterusnya, mampu bekerja bagi mencari pendapatannya sendiri. Ia tolong cikgu cari adik-adik. Nak santai, penabur, cuci tandai. Lepas dia pergi kat sini, gerak di sini. Sebab ada kawan-kawan semua. Mula-mula tu dia lebih pada tak nak buat. Kan mula-mula kalau kita suruh tu buat ni, dia macam malas, dia tak nak buat. Lepas tu kita akan katalah dengan dia, ya bekerja, ya kena buat benda ni. Jadi lama-lama dia buatlah. Lama dia tahu ya ni bekerja, ya kena buat kerja ni. Jadi dia dah tahu keadaan diri tu, bila datang tu apa patut buat, dia dah tahu dah. Tidak menjadikan kekurangannya itu sebagai satu kelemahan dan halangan. Apa yang penting adalah sokongan serta dorongan daripada orang di sekelilingnya.
Biarpun aktiviti yang dilakukan oleh Ilya masih perlu diberikan perhatian, namun ia tetap merupakan satu pencapaian yang bagus buat dirinya. Rasa dia macam kita anggap dia macam normal. Kita tak usah anggap dia tu Down syndrome. Jadi apa kita buat sama. Kalau kata benda tu tak boleh, kita akan cakap tak boleh. Kalau waktu solat, kita akan suruh dia solat. Kadang-kadang dulu dia ada malas juga. Kita akan ni jugalah kata pergi solat sekarang kena. Maklum kena tegas lah. Kalau dia tak nak buat benda tu, maklum kena tegas sikit. Biarpun pada awalnya ia sedikit mencabar bagi Wan Nurzita untuk membantu dari segi perkembangan Ilya melakukan tugasan harian, namun dengan tunjuk ajar yang diberikan, Ilya kini juga mampu membantu tenaga pengajar di sini untuk menjaga kanak-kanak yang ada. Sering dianggap tidak sempurna dan memiliki kekurangan. Semoga sikap Ilya yang tetap cekal dan bersemangat dapat merubah persepsi sesetengah golongan serta dapat memberi inspirasi buat kita semua. Itu dia. Kalau sebelum ini mungkin masyarakat menganggap golongan ini ada kekurangan ataupun tak sempurna, namun hakikatnya mereka juga mampu untuk berdikari dan bukan saja untuk menguruskan diri sendiri, tapi hakikatnya terbukti dengan latihan dan juga pemulihan yang betul. Mereka juga mampu untuk membantu insan lain. Kita berikan tepukan kepada ibu bapa di luar sana yang mendidik dan menjaga anak ini dengan sebaik mungkin. Bukan ibu bapa je, Fiza, orang yang bagi peluang mereka bekerja juga. Betul itu. Dan kita juga nak tanya kepada doktor sebenarnya. Kalau kita cakap dari segi sindrom Down ini, ada kategori-kategorinya. Kalau kita lihat seperti adik Alia ataupun anak Syifa tadi kan nampak seperti biasa sahaja, tapi ada juga dalam kalangan mereka ini yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu, doktor. Adakah sebenarnya memang ada kategorinya dan adakah mereka ini sebenarnya memang boleh menjalani kehidupan seperti biasa kalau diberi latihan pemulihan dan juga bantuan yang sewajarnya? Okey, terima kasih. Soalan ni sebenarnya berbalik kepada definisi ataupun sindrom Down itu sendiri yang saya katakan tadi, iaitu kategori dari segi dia punya definisi itu sendiri ialah terdiri daripada gejala-gejala fizikal dan juga masalah-masalah kesihatan. So contohnya kalau fizikal tu dari segi paras rupa, mata, dari segi telinga, hidung dia kan, yang soal lagi satu tangan, okey, ini fizikal, dan juga masalah-masalah kesihatan seperti jantung, thyroid. Dekat leher ni kita ada thyroid dan mereka senang untuk dapat kencing manis, okey, dan masalah usus lah seperti yang Fazal Tahir share sebelum ni. So tapi dia adalah list penyakit yang panjang, tapi tak semua pesakit Down syndrome boleh ada penyakit ni. Dan mungkin ada beberapa kategori. So macam anak Fazal Tahir, anak istimewa Fazal Tahir, dia ada 2 daripada semua list yang berkenaan. So dia akan undergo lagi saringan-saringan yang berkala untuk assessment yang lebih bagus lah, pemeriksaan yang lebih bagus. So anak-anak ni bila bercerita mengenai pemulihan, pemulihan dia bermula daripada bayi. Apa yang Fazal Tahir buat ni memang bagus. Saya sangat setuju dan patut dicontohi. Untuk pemulihan dia bermula daripada bayi. Bayi ni bermaksud kita kena bagi rangsangan secara berterusan supaya anak-anak ini tidak ketinggalan berbanding anak-anak lain. So saya tekankan di sini Down syndrome bukannya tidak mampu belajar. Down syndrome ni adalah dia lambat daripada anak biasa. Dia bukan dia hanyalah lambat. Maaf kalau saya mencelah. Maksudnya mereka Down syndrome ini kalau ada komplikasi yang lain, jantung, sleep apnea dan sebagainya, adakah berpanjangan ataupun boleh sembuh dengan rawatan segera? Okey, mengikut kategori apa penyakit yang seseorang kanak-kanak Down syndrome itu kena. Contohnya kalau jantung dan penyakit jantung itu boleh dirawat oleh pakar kanak-kanak surgery dan sekiranya kita lakukan pembedahan dan dia tertutup dan cantik tanpa komplikasi, dan kanak-kanak itu boleh hidup dengan baik. Okey. Dan doktor dah terangkan dari itu salah satu contoh. Doktor dah terangkan dari segi kategori-kategorinya dan juga bagaimana sebenarnya langkah pemulihan itu harus dijalankan seawal usia bayi lagi, doktor, ya? Ya, betul. Okey. Dan ada ya, doktor? Okey, so selain daripada usia-usia bayi, bayi tu dari segi stimulation untuk tumbesaran seterusnya lah. Daripada segi persekolahan, persekolahan selepas 5 tahun. So kita galakkan selalunya apabila pesakit-pesakit ini terus bersama dengan tim perubatan, kita akan salurkan kepada tim perubatan tu merangkumi terapi cara kerja, pertuturan, fisioterapi, NGO dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. So selepas
kita akan halakan kepada Jabatan Pendidikan jugalah. Di situ kita akan bantu ibu bapa dan anak-anak ini. Baiklah, Masya Allah. Saya kira itu satu rumusan yang cukup lengkap daripada doktor sendiri berkaitan topik kita pada hari ini. Dan sedikit kalau kita nak dengarkan daripada Faizal Tahir ini, bagaimana sebenarnya apa yang dikongsikan oleh Faizal, biarpun ramai dalam kalangan ibu bapa yang mempunyai anak-anak sindrom Down ini, tapi kadang-kadang mereka tak ada kekuatan untuk bangkit, untuk keluar, untuk kongsikan tentang keadaan ini. Apa yang nak kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita untuk terus kekal positif, dan masyarakat bagaimana juga patut memainkan peranan untuk bersama-sama menjaga anak-anak istimewa ini. Tak kisahlah sama ada sindrom Down, autism ataupun apa saja yang mereka alami. Silakan Faizal. Okey, pada saya of course nombor satu adalah bila berjadi benda macam ni kita kena ada knowledge lah. Bila kita tak ada knowledge tu yang kita panik tu, yang kita tak tahu nak buat apa kan. So knowledge itu penting. Selain daripada knowledge, daripada ilmu, of course lah kita tak tahu kan, mak bapak tak tahu bila dia akan tiba-tiba diuji ataupun diberikan satu kelebihan ni yang tak semua orang diberi. Saya rasa kita kena ambil serius tentang apa orang kata check up awal. Bila isteri tu ataupun ibu tu mengandung, dia kena check up awal, buat proper punya scan apa semua. Sebab kalau nak ceritakan, saya cerita sikit anak-anak saya sebelum ni, 6 orang sebelum ni, saya tak pernah buat pun detail scan, buat scan biasa. Alhamdulillah semua keluar dengan baik. Tiba-tiba anak saya yang ke-7 ni orang kata terdetik hati tu, Allah bagi detik kat hati tu, nak buat scan orang panggil doktor panggil dia macam more detail scan detail scan orang panggil kan, detail scan. So dari detail scan tu lah dapat detect benda-benda macam ni. So benda-benda macam ni penting, jangan ambil sambil lewa. And at the end of the day, walau macam mana pun pada saya lah, kita yang beragama Islam lah khususnya, apa-apa pun yang diberikan tu pasti ada kebaikan. Selalu bersangka baik dengan apa yang Allah berikan, apa semua tu mesti ada benda yang baik, dan mesti ada benda yang Allah nak kita belajar daripada apa yang diberikan. Dan pada saya macam doktor cakap tadi, Puan Syikin Supian tadi kata, sebagai seorang ibu ataupun bapa yang ada anak istimewa ni, of course banyak bersabar, dan kita kena lagi banyak spend time tu. Maksud saya spend time macam contoh kata dengan anak saya lain, mungkin saya boleh kurangkan sikit waktu bercakap dengan diorang, saya boleh relax sikit, berehat. Tapi dengan anak saya ni, saya memang kalau saya balik rumah daripada kerja, kalau saya tak mengaji, saya bercakap je dengan dia untuk stimulate dia punya orang kata apa, dia punya development tu kan. Dia punya development apa semua. Sebab mungkin macam tadi Puan Syikin cakap, doktor cakap anak Down syndrome ni dia lambat sikit pembelajaran dia. Saya rasa doktor, kalau tak silap saya, dari segi tumbesaran fizikal pun agak lambat sikit kan, betul kan, anak Down syndrome ni. So kena banyak bersabar dengan situ. Dan macam mana nak buat adalah kita just kena spend a lot of time, banyak bagi dia stimulate dari segi fizikal dia, badan dia, dan juga dari segi pertuturan dan juga dia punya minda. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian itu. Maaf sangat kerana masa begitu mencemburui kita. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita atas perkongsian yang banyak. Saya kira diharapkan dapat memberi manfaat berguna kepada semua penonton dan juga rakyat Malaysia. Kita sama-sama. Kita nak berehat dahulu. Banyak lagi kita akan bawakan di WHI. Kita rehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan TV3. Baiklah, WHI nak teruskan dengan borak mak-mak Similac IntelliPro. Jom kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali lagi kita dalam program Borak Mak-Mak yang dibawakan oleh Similac IntelliPro. Bertemankan saya Fiza Saad. Tapi saya pasti ramai di antara para ibu yang tertanya-tanya apakah di antara kelebihan Similac IntelliPro. Tak apa. Jika ingin tahu tu bagus, sebab kita sebagai mak-mak ni kita nak berikan yang terbaik untuk anak-anak tersayang. Dan untuk pengetahuan anda, Similac IntelliPro ini mempunyai minyak sayuran unik yang dipanggil sebagai UVOB yang mampu memberi penyerapan optimum untuk menyerap nutrisi utama seperti DHA, kalsium, lemak, vitamin A, omega 3 dan omega 6. Banyak kan khasiat Similac IntelliPro ni? Memang bagus untuk perkembangan minda dan IQ anak-anak kita.
Tapi saya pasti ramai juga yang nak tahu apakah di antara kelebihan untuk setiap nutrisi yang saya sebutkan tadi. Saya pun tak tahulah apa makna ataupun definisi untuk DHA. Tak apa, jangan risau. Saya pun tak tahu apakah di antara kelebihan nutrisi. Sama-sama kita belajar, okey? Sebab itu, saya tak keseorangan. Bersama dengan saya di studio sekarang ini adalah Profesor Maria Dr. Nur Azlin Kamal Noor selaku pakar perkembangan kanak-kanak dari Hospital Pakar Kanak-kanak Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan kita juga bersama dengan seorang influencer yang mempunyai lebih daripada 100,000 followers, iaitu Shati Mat Noor. Apa khabar kedua-duanya, sihat? Sihat. Okey, kita akan mulakan soalan pertama kepada Shati Mat Noor. Sejak umur berapa sebenarnya Shati berikan anak Shati iaitu Sarah untuk Similac IntelliPro ni? Silakan. Okey, Hafizah, terima kasih. So pada usia 2 tahun setengah, Shati mengamalkan susu Similac IntelliPro ni kepada anak Shati. Sekarang anak Shati umur berapa ya? Sekarang umur anak Shati 3 tahun. Okey, mungkin Shati juga boleh terangkan kepada kami apakah di antara perbezaan yang Shati dapat lihat pada diri Sarah? Dia semakin aktif dan bertenaga. Makan pun dah tak selok lagi dan suka minum susu. Lepas tu, apa yang kita ajar cepat jadi belajar. Bila kita dengarkan pada diri anak Shati iaitu Sarah, kita nak tanya jugalah kepada doktor. Selaku pakar perkembangan kanak-kanak, apakah sebenarnya nutrisi yang penting untuk membantu perkembangan minda anak-anak? Sebab kita bercakap mengenai DHA. Apa kelebihan dia? Lemak, kalsium, vitamin A, omega 3 dan omega 6. Mungkin boleh terangkan. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya bila kita fikir pasal pemakanan anak, mereka memerlukan pemakanan yang seimbang, ya. Apakah yang dimaksudkan oleh makanan seimbang? Ya, mereka perlu makanan daripada food group yang tertentu, contohnya seperti protein, karbohidrat, ya, dan juga apa yang kita panggil nutrien. Maknanya kita perlukan nutrien dari segi makronutrien dan mikronutrien. Contoh makronutrien adalah vitamin A, seperti yang Fiza sebut tadi tu. Vitamin A berfungsi untuk membantu daya imuniti badan dan juga ada membantu dari segi kesihatan mata. Ianya boleh memperbaiki tisu apabila ada masalah kerosakan pada tisu. Dari segi DHA pula, ianya adalah antara asid fatty acid ataupun asid lemak yang membantu pembesaran otak. Apabila kita bagi omega 3 dan omega 6, ini boleh membantu kanak-kanak untuk belajar dengan lebih baik kerana ia ada fungsi membantu perkembangan otak. Lemak juga penting. Kita selalu risau pasal makan lemak kan, tetapi anak kita perlu dan juga manusia jugalah sebenarnya perlukan lemak untuk pemakanan yang seimbang. Asalkan kita makan pada tahap yang sepatutnya. Selain daripada kalsium adalah penting untuk kanak-kanak. Ianya adalah satu daripada faktor pembentukan tulang dan gigi kanak-kanak. Tetapi bukan hanya satu saja faktor yang pentinglah. Kita perlu makro dan mikronutrien yang seimbang supaya perkembangan kanak-kanak itu adalah yang terbaik. Baik. Itu adalah di antara nutrisi-nutrisi penting yang kita tahu kelebihannya dan segala nutrisi tersebut telah pun berada dalam Similac IntelliPro. Tapi, kenapa sebenarnya pemilihan susu ni amat penting selepas susu ibu? Silakan. Pertamanya, susu ibu tu yang paling baik untuk anak, ya. So, seelok-eloknya kita bagi susu ibu lah. Sekiranya tidak cukup susu atau ada sebab lain yang memerlukan susu lain, penting untuk kita pastikan susu sesuai untuk anak. Ini adalah kerana ada kanak-kanak yang mempunyai masalah. Contohnya ada masalah cow's milk protein intolerance yang mana dia tak dapat tahan atau ada isu-isu apabila diberi susu berasal daripada lembu. Ada juga kanak-kanak yang ada masalah seperti lactose intolerance. Sekiranya kanak-kanak ada masalah seperti ini, susu yang diberikan kepada anak mungkin perlu diberi yang lebih sesuai. Sebab kalau tidak, boleh ada kesan-kesan yang atau gejala-gejala yang kurang baik. Baik, itu dia. Saya mengharapkan bukan para ibu saja tapi semua para penonton yang sedang menyaksikan Borak Mak-Mak sedikit sebanyak tahu berkenaan dengan kebaikan dan kelebihan yang ada dalam Similac IntelliPro. Yang penting, semua khasiat yang ada dalam Similac IntelliPro ni bukan setakat dapat membantu minda dan IQ anak anda berkembang dengan baik, tetapi mampu untuk mereka bergerak secara aktif. Jangan lupa maklumkan pada keluarga, kawan-kawan dan juga kenalan mengenai Similac IntelliPro. Diam, tak diam, borak, kita borak. Tak perasan pula kita dah berada di penghujung rancangan untuk Borak Mak-Mak. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk bersama dengan saya Fiza Sa'an dalam episod akan datang dalam Borak Mak-Mak yang dibawakan khas oleh Similac IntelliPro. Jumpa anda lagi. Assalamualaikum.
Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran dan kami nak ucapkan terima kasih sebenarnya bukan saja kepada kedua tetamu kita tadi tetapi juga kepada anda yang banyak menghantar komen-komen dan perkongsian di Facebook yang tak sempat nak kami bacakan. Ya, dan esok WH Cahaya akan kembali hikayat perkahwinan dengan topik dia beri peluang untuk bahagia. Seperti biasa jam 12 tengah hari. Beri peluang untuk bahagia tu contohnya kan ada orang kan dia dah gaduh lama dia baik semula. Ada orang yang dah berpisah kemudian nikah semula dengan orang yang sama. Dan ada orang juga yang diberi peluang kedua untuk memulakan kehidupan baru dengan perkahwinan yang baru. Kan bagi peluang diri sendiri untuk bahagia. Kena bagi ruang juga lah. Okey, kasih cara dengan cermin. Okey, jadi terus jaga diri anda, sentiasa terus bersama kami di Wanita Hari Ini dan jaga diri, jaga SOP. InsyaAllah sama-sama diri kita akan dilindungi. InsyaAllah. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi sekal hati dia tambah berat.